huwal aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan demikian lagi wajib mereka itu yakni mukallaf oleh bahawa percayakan telaga Kautsar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih lagi kita di dalam perkara ghaibiyat atau sam'iyat atau khabariyat. Mana perkara sam'iyat, perkara yang didengar daripada Nabi SAW. Perkara ghaibiyat, perkara yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Perkara yang tidak dapat kelihatan dengan mata kepala. Dan dipanggil juga khabariyat kerana perkara tersebut hanya terhenti dengan khabar daripada Nabi SAW. Ini dia panggil kisim yang terakhir dalam ilmu aqaidul iman, bahagian yang terakhir di dalam perbahasan ilmu akidah Islamiah, ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sambungnya lagi dia kata, dan demikian lagi makna lagu tu juga sebagaimana hak sebelum mana wajib atas mereka itu wajib syarak, artinya dituntut atas kita percaya sebagai tuntut yang putus. Sekira-kira kalau kita percaya
dijanji pahala. Dan kalau kita tak percaya, boleh diazab dalam api neraka. Bahkan kalau ingkar, boleh jatuh kufur. Wala'iyadzubillahi min zalik. Tu. Dia percaya tapi dia kita awil. Ada juga gitu. Dia kata ada buruk, tapi buruk tu sebenarnya bukanlah binatang daripada syurga. Ni masuk-masuk surat merah ni kan. Buruk tu nama je. Sebenarnya bukan binatang apa, nama buruk. Bukan binatang daripada syurga. Hak ni fasik. Kalau kata tak ada buruk tu kafir. Sama juga. Mizan tu nama je neraca, tapi tak ada pun neraca. Bayangan saja. Itu fasik. Kalau tak ada mizan tu kafir. Kerana perkara tu sabit dengan dilalah qat'iyah daripada Nabi SAW, daripada Quran dan hadis. Sebab ada yang mentakwil, ya takwil. Seumpama sirak, titian tadi. Sebelum ni kita lalu dah perbahasan tentang sirak. Dia kata sirak ni nama je, sirak, tapi bukanlah seperti mana hak di situ, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, ada kalalip, pengait-pengait. Macam mana nak meniti lagu tu? Nama je sirat. Jadi kalau kita tu orang yang berjalan di atas siratul mustaqim ketika mana di dunia, kita straight lah masuklah syurga. Tak ada duk meniti-meniti apa. Kalau kita tu masuk buat kerja dosa, tak taubat, maka legum masuk neraka. Tak ada duk meniti apa. Tu pasti. Kalau nafi suruh tak ada pun sirat ni kafir lah. Tu. Jadi wajib mereka itu, ini wajib atas mereka itu mukallaf oleh bahawa percaya. Mana tasdik dalam hati. Percaya ni mana mengiyakan, menyungguhkan, meniz'ankan dalam hati, mentasdik dalam hati, mana mengiyakan, membenar dan menerima akan ada telaga Kausar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Gapo dia Al-Kausar? Mal Kausaru alladhi a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyara ilaihi biqaulihi azza sya'nuhu inna a'tainakal kausar. Gapo dia Kausar yang dikurniakan akan dia oleh Allah Ta'ala untuk Nabi kita Muhammad SAW, dan mengisyarat kepada Kausar tu dengan firman Allah Ta'ala, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami mengerniakan akan dikau hai Nabi Muhammad al-kausara, akan Kausar. Gapo dia Kausar tu? Di sini ada timbul perkhilafan di kalangan ulama. Setengah berpendapat Kausar tu ialah telaga bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengahnya berpendapat Kausar tu ialah sungai bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana air dia tu mengalir daripada syurga, bertakung dalam satu buah kolam. Kolam itulah dipanggil al-haud. Kolam tu dipanggil telaga atau kolam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berlaku khilaf situ tu. Baik. Qaul yang terlebih kuatnya, Kausar ialah haud. Haud ialah Kausar. Betul tak? Haud dengan Kausar sama saja. Kata dia Al-Kausaru, bermula Kausar itu nahrun fil jannati, ialah sungai di dalam syurga. Ma'uhu abyadu minal labani, airnya tu terlebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, dan terlebih manis daripada madu. Itu disebut dalam kitab. Jadi Kausar tu kena kepada sungai di dalam syurga, airnya terlebih putih daripada susu dan terlebih manis daripada
madu. Ya, kalau dalam Quran sebut tu apa? Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min apa? Min asali musaffa. Ada 4 sungai nah dalam syurga. Wa fil jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun. Allahumma salli, tak ingat dah. Siapa ingat ayat ni? Tu email ada lagi berat apa mana? Tu email ada tu. Apa dah tu email? Apa dah ayat? Tu email hafiz Quran ingat ayat. Apa? Fiha wa fil jannati allati wa'idal muttaqun. Sudah tu email pun tak ingat ilim pala juga berat. Tu kita makmum kau ilim pala dah tu. Kita senang kita tanya Al-Fadil, tuan guru Google. Dia lebih hafiz daripada kita. Ada tak ada siapa dia ingat? Siapa ingat? Siapa yang ingat? Ada ingat tak? Wa fil jannatil lati tak ingat wa'idal muttaqu. Tak naik. Masalul jannati. Silap baca dia. 7 pok dah dalam ayat Quran surah Muhammad. Boleh gicik tengok surah Muhammad ayat 15. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Seumpama syurgalah barang yang dijanji baik kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Fiha, di dalamnya syurga, anharun, ada sungai, mimma'in ghairi asinin, air yang jernih. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan yang keduanya sungai susu yang tidak berubah rasa dia. Wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin, dan ada sungai dalam syurga arak yang lazat bagi mereka yang meminum. Wa anharum min asali musaffa, dan sungai madu yang bersih. Itu dalam Quran ni disebut ada 4 sungai. Sungai jernih, sungai susu, sungai arak, dan sungai madu. Satu lagi sungai khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sungai Kautsar. Itu dah sungai Kautsar. Kemudian alur sungai Kautsar ni lah yang ada orang panggil alur dia tu gi kepada kolam haud. Gi kepada haud. Ini di atas satu pendapat ulama. Tapi kalau mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzilat alayya anifan suratu, diturunkan di atas aku akan beberapa ayat yang mengembirakan oleh surah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, maka Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Summa qala, kemudian Nabi pun bersabda, atadruna mal kautsar, adakah kalian tahu apa itu Kautsar? Faqulna, maka jawab kami, ai ma'asyiras sahabah, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lah yang maha mengetahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fa innahu, maka sesungguhnya Kautsar tu nahrun, ialah sungai, alaihi khairun katsirun, di atasnya kebaikan yang sangat banyak. Huwa,
ia nahrun ni, sungai ni, haudun, ialah haud, taridu alaihi ummati yaumal qiyamati, yang mendatangilah di atasnya haud tu oleh umatku pada hari kiamat. Nah, jadi bila kita hari kiamat kelak, kalau kita diakui oleh Nabi SAW lah, umat Nabi minta kita diakui. Sebab dalam hadis yang lain ada juga diriwayatkan Nabi panggil, sebab ada ketandaan umat Nabi pada beberapa manusia ni. Nabi panggil, mai minum air ni, mai minum air haud, mai kausar, air telaga Nabi. Bila beberapa orang yang ada ketandaan umat Nabi tu nak pergi, dicegah oleh malaikat. Lalu Rasulullah kata, ya Allah, pasal apa malaikat cegah ni? Ni umatku ni. Nah, ada tanda umatku ni. Kenapa dilarang? Lalu Allah Ta'ala kata, hei Nabi Muhammad SAW, benar dia umatmu, mereka tu umatmu, tapi kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah ketiadaan kamu. Sudah. Yang kita bimbang ni, terhalal, tak boleh nak minum. Tu. Kalau minum boleh puasa. Man syariba mimma'ihi syurbatan la ya'tashu ba'daha abadan. Barang siapa yang minum daripada air sedikit, litabai, sedikit daripada air kausar Nabi atau haudnya Nabi SAW, syarbatan atau syurbatan, seteguk minum seteguk, jangan banyak teguk, seteguk seteguk, la ya'tashu ba'daha abadan, tidak akan merasai dahaga kemudian daripadanya selama-lamanya. Dahaga langsung. Dekat sini puas. Tu sedap. Tu aniyatuhu, bermula gayung dia tu, adadun nujumi, sebanyak bintang langit. Gayung yang ada untuk cebok air dalam telaga kausar Nabi SAW itu sebanyak bintang langit. Tu fayukhtalijul abdu minhum, maka ditegahlah hamba daripada mereka itu. Ni adalah hadis, ada hamba yang ditegah. Fa aqulu rabbi, maka aku kata Rabbi, innahu min ummati, sesungguhnya ni setengah daripada umatku ni. Fayaqulu, maka difirmankan kepada aku, ma tadri ma ahdasat ba'daka, tidak engkau ketahui apa yang diperbuatkan mereka tu kemudian daripada kewafatan engkau. Hadis ni akhrajahu Muslimun. Tu. Satu hadis. Dalam hadis Bukhari pula ditanya kepada Aisyah, wa su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an qaulihi ta'ala, ditanya akan Aisyah, wa su'ilat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an qaulihi ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Ditanya akan Aisyah tentang firman Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Qala, lalu jawab Aisyah, huwa al-kautsar tu naharun, satu sungai, u'tiyahu, nahrun atau naharun, satu sungai yang dikurniakan dia sungai Nabi yukum, akan Nabi kamu. Tu aniyatuhu, bermula gayungnya, ka'adadin nujumi, sebanyak bintang-bintang di langit. Hadis ni riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Satu lagi hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Qala Abdullah bin Amr, telah berkata oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahr, bermula telagaku tu perjalanannya syahrun. Jarak perjalanan dia tu sebulan lagi. Ma'uhu, airnya, abyadu minal labani, lebih putih daripada susu. Warihuhu, dan baunya, atyabu minal miski, lebih wangi daripada kasturi. Wa kizanuhu, dan ceboknya, kanujumis samai,
seperti bintang di langit. Man syariba minha, barang siapa yang meminum setengah daripada air telaga aku, haud aku tadi, fala yazma'u abadan, maka tidak akan dahaga selama-lamanya. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Tu. Banyak lagi ni. Nah, hadis-hadis tentang haud, tentang Kausar. Jadi pendek katanya, Kausar ialah sungai Nabi SAW yang alur dia tu pergi kepada haud Nabi SAW. Jadi Kausar ialah haud, haud ialah Kausar. Nah, sungai ialah telaga, telaga ialah sungai. Pucuk telaga daripada sungai, alur sungai pergi ke telaga, pergi ke kolam dia. Telaga tu mana kolam, haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik. Kemudian kata dia, meminum daripadanya, daripada telaga Kausar itu meminum daripadanya, daripada telaga Kausar itu oleh segala orang mukminin. Jadi orang mukmin yang diakui oleh Allah Ta'ala sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan minum setengah daripada air telaga tersebut. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak tegah kita daripada minum. Sebab dalam hadis Bukhari Muslim lain, Nabi pernah cerita, inni faratakum alal haudi, sesungguhnya aku menunggu kalian di atas kolam haud Nabi. Man marra alayya, barang siapa yang lalu di atas aku, syariba, maka dia akan minum air tersebut. Wa man syariba, dan barang siapa yang minum, lam yazma abadan, nescaya tidak akan dahaga selama-lamanya. La yaridanna alayya, pasti selagi akan lalulah di atas aku, aqwamun, beberapa kaum, a'rifuhum, aku kenal mereka itu, wa ya'rifuni, dan mereka itu kenal akan aku, summa yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangkan di antara aku dan di antara mereka. Sudah. Jadi kalau ikut hadis ni, artinya mereka kenal Nabi, Nabi kenal mereka. Di sinilah ada alim ulama yang menanggungkan umat Nabi yang dihalangkan daripada minum air telaga Kausar Nabi itu ialah mereka yang bermusuhan dengan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat zalim kepada keturunan Hasan dan Husain. Kerana mereka ni menyakiti Nabi. Kerana Nabi tak minta apa pun daripada dakwah Nabi melainkan kasih sayang kepada kerabat Nabi. La as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurbah, tidak aku minta balasan daripada seruan aku illa mawaddata fil qurbah, melainkan rasa kasih sayang kepada kekerabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kelompok tersebut? Kelompok tersebut sama ada kelompok Rafidiyah atau Nasibiyah, kelompok yang melampau-lampau kononnya mereka mencintai keluarga Nabi, padahal mereka lah yang berpaling tadah daripada membai'ah Sayyidina Husain di Kufah sehingga menyebabkan syahid Sayyidina Husain di Karbala. Dan mereka yang Nasibiyah, mana mereka yang melampau-lampau dalam membenci zuriat Nabi sehingga mentahmah keluarga Nabi seperti munafikun, kerana tidak dapat apa-apa
jabatan, apa-apa ganjaran, apa-apa peninggalan harta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni ulu belaka ni. Ulu fil hub pun dusta, ulu fil bughdi pun dusta. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik hijab ialah pertengahan. Artinya kita kasih kepada keluarga Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, qadar yang Nabi SAW tetap. Artinya kita tidak mengatakan Ali yang sepatut jadi Nabi, Ali ni ialah Tuhan. Tak. Kita akan memuji Sayyidina Ali, memuji Hasan dan Husain dan Fatimah, apa yang telah Nabi tetapkan kedudukan mereka. Mana? Di dalam martabat Ahlul Bait, kedudukan Ali, Fatimah, Hasan dan Husain ni kedudukan yang tertinggi. Dia panggil Ahlul Kisai. Nah, mereka yang diselimut oleh Nabi SAW. Hatta Ummu Salamah pun nak masuk etik, Nabi kata tak, kamu pada tempat kamu. Padahal Ummu Salamah pun keluarga Nabi. Abu Bakar, Uthman tu menantu dengan dua anak Nabi SAW. Abu Bakar dengan Umar ni mertua Nabi SAW. Kayak gitu. Bukan keluarga Nabi, keluarga belaka tu. Nah, bahkan keluarga Nabi itu umum. Umum. Maka di sananya ada beberapa martabat Ahlul Bait. Hak tertinggi di kalangan Ahlul Bait ni ialah Ahlul Kisah. Mana? Nabi, Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Tak boleh kita nak canggah ni, tak boleh. Tak boleh nak canggah. Bahkan Fatimah tu bahagian daripada Nabi. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku, Nabi ayat. Ya pernah Fatimah mengadu ke Nabi, Ali nak nikah seorang lagi, nangis-nangis. Balik Sayyidina Ali, Nabi pun kata selalu dah, Fatimah tu bid'atun minni. Fatimah tu bahagian belahan jiwaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Apa tu? Pada tu Sayyidina Ali tak poligami. Bila ketika Fatimah hidup, bimbang takut menyakiti Fatimah, menyakiti Nabi SAW. Maka Ahlul Kisah ini, kalau kita buka hadis, kita hadis Bukhari Muslim. Cuba buka Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, ke berapa semua ulama hadis bila sebut nama Ali alaihi salam wa karramallahu wajhah, Hasan alaihi salam, Husain alaihi salam, Fatimah alaiha salam. Tu. Tu bukan Syiah tu dah, bukan Syiah. Tu amalan kita sebenarnya. Amalan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi terhakis diamal oleh puak Syiah. Jadi kita anggap itu amalan dia. Macam ginilah, kebersihan an-nadhafatu minal iman, kayak gitu. At-tuhru syatrul iman, kayak gitu. Kebersihan itu bahagian daripada iman, separuh daripada iman, kayak gitu. Tapi kita sendiri orang Islam tak berapa nak bersih mana pun. Hak dua amal kebersihan ni jepung orang hak semua matahari tu. Amalan kita nyaman ke orang lain. Pasal kita terhijab dengan ajaran kita sendiri. Gitulah lebih kurang. Jadi jangan orang panggil bila sebut Ali, Hasan, Husain, allergic Syiah ni. Dah. Syiah pun Ali, Hasan, Husain bukan Syiah. Keluarga Nabi, Ahlul Kisah Nabi SAW. Wajib atas kita mencintai, wajib kita kena cinta. Tapi kita tidak ulu. Mana? Kita tidak kata Ali utama jadi khalifah lepas daripada Rasulullah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman. Tartib afdaliyah mengikut khulafa ar-rasyidin. Mana? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Adapun tartib kelebihan di dalam keluarga, Ali dulu. Lain tu. Tertib dalam wilayah kekeluargaan, Ali, Hasan, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kemudian keturunan daripada keduanya. Yang mana oleh Syiah, mereka menganggap para imam ini maksum, tidak mengerjakan dosa. Silap. Kita orang ahli sunnah wal jamaah, keluarga Nabi ini semuanya mahfuz, bukan maksum, mahfuz. Maka ada tak mereka melakukan kesalahan? Ada. Tetapi salah mereka kerana dalam ijtihad, 1 pahala. Betul, 2 pahala.
Mereka tu mahfuz, bukan maksum. Gitu dah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi. Cinta dua-dua. Nah, cinta dua-dua. Tidak ada di dalam ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah mengadu domba, mengajar benci, mengajar perseteruan di antara keluarga Nabi dengan sahabat Nabi. Tak ada. Adapun Nasibiyah, mereka membela sahabat Nabi, memfitnah keluarga Nabi dengan nifak, munafik dan sebagainya. Nah, bahkan melaknat Ali di atas mimbar-mimbar khutbah. Kepada hak tu. Nah, qabbaha wajhahu. Siapa doa gitu, mudah-mudahan Allah menghina, menghitamkan akan wajah Ali. Maka sebab tu Ahli Sunnah wal Jamaah bala karramallahu wajhahu. Mudah-mudahan Allah memuliakan akan wajah Ali. Pasal Ali ni di kalangan budak-budak orang yang pertama masuk Islam. Di kalangan orang dewasa orang pertama masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Di kalangan orang yang pertama masuk Islam perempuan ialah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, mak kepada Aisyah, mak kepada Fatimah Al-Battul Az-Zahra, nah, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Rafidiyah pula membela kononnya Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, keluarga Nabi. Nah, hingga melampau-lampau mengangkat darjat Ali sampai tahap dengan Nabi, tinggi pada Nabi pun ada, bahkan menuhankan Ali pun ada. Nah, memaksumkan keturunan Nabi SAW. Ni melampau ni, hulu ni. Di samping itu mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Hulu dua-dua tu. Hulu. Ahli Sunnah tak gitu. Nah, tidak gitu. Ahli Sunnah cinta kedua-dua. Apa yang berlaku perselisihan di antara sahabat dengan ahlul kisah, ahlul bait itu semua kembali kepada ijtihad. Nah, ijtihad. Karena mereka ahlul mujtahid. Jadi kita jangan terlibat dalam menghina sahabat dan menghina ahlul bait. Jangan terlibat. Jangan terlibat. Takut bimbang kita termasuk aqwam ni. Qaum tadi. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Pasti akan lalu di atas aku beberapa kaum. Aku kenal akan mereka itu kenal akan aku. Tapi summa yuhalu baini wa bainahum. Kemudian dihalangkan di antara aku dan di antara mereka. Tak boleh masuk apa? Tak boleh minum keluarga Kausar Nabi, haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi. Tu. Bila tu nak boleh minum tu? Orang mukmin tu minum air Kausar Nabi, haud Nabi tu bila? Dahulu daripada masuk mereka itu orang mukmin ke dalam syurga, sebelum masuk syurga. Nah, kemudian daripada melalui siratil mustaqim, kemudian daripada sudah selesai meniti di atas titian sirat. Lepas selesai meniti titian sirat, siapa ke sebelah elok sana, nah, yang neraka ni di bawah, nah, syurga ni di atas. Nah, adapun dalam kisah Isra wal Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan naik ke langit, kemudian melihat syurga dan melihat neraka. Kata ulama, diihtimalkan, ditanggungkan bahawasanya yang Nabi lihat pada neraka itu tamsilannya. Pasal warid dalam khabar, dalam hadis Nabi, neraka ni duduk bawah bumi, bukan duduk atas. Syurga tu illiyin, nah, di atas. Nah, adapun neraka di bawah, sijin gitu. Nah, pas lagu mana Nabi Isra tengok syurga tak pelik lah, muka syurga di atas, neraka pun tengok juga, neraka di atas pun. Dah. Hak Nabi tengok tu tamsilan bagi neraka. Bukan neraka duduk tu. Duduk bawah patak bumi. Kalau kita punya bahasa orang sains, dia panggil kerak gravity. Kerak bumi panah bawah. Dia kata kerak bumi, kerak gravity. Dia kata gitulah. Kalau orang duk ngaji kita hadis ke apa ni, neraka ni duduk bawah bumi. Tu lagu tu. Jadi sebab tu dalam Quran kata apa tu?
waji'a yauma idzin bi jahannam. Okey. Gitu deh. Kalla. Apa dalam ayat sebelum tu? Wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tuhan kata manusia ni wa tuhibbunal mala hubban jamma, cinta mereka akan harta akan sebagai cinta yang sangat banyak. Kalla, jangan buat perangai lagu tu. Jangan. Iza dukkatil ardu dakkan dakka, bila bumi ni kami goncang, kami belah, sebelah-belahnya. Buka bumi. Hak berlaku di Turki, di Syria tu sikit je pagu tu. Nah, tu baru goncang sikit, zalzalah yang sedikit baru tu. Ni iza dukkatil ardu dakkan dakka, lebih pada zalzalah. Kalau zalzalah, nah, goceh dakkan terbelah tu. Nah, wajah rabbuka, nyatalah oleh kekerasan Tuhan engkau, wal malaku dan para malaikat turun saffan saffa, satu barisan ke satu barisan. Mana? Di atas kepala kubur, masing-masing kubur-kubur orang. Kita kubur kita sini kat atas kepala kubur kita ada malaikat sini. Kubur tu ada malaikat seorang. Kubur tu ada malaikat seorang. Duk nanti bangun kita daripada kubur masing-masing. Waji ayauma idzin bi jahannam. Diangkat naik pada hari tersebut neraka jahanam. Hak duk bawah neraka tu bila terbelah bumi ni, nah, diangkat naik neraka jahanam ada bawah. Naik ke atas. Zahir lah. Apa? Waji ayauma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu barulah manusia mula nak ingat balik. Wa anna lahu dzikra. Tak ada manfaat tazkirah masa tu, tak ada. Tak sebut tazkirah lah masa tu nya. Baru nak ingat, baru nak tazkirah, baru tak ada. Dunia ni kalau kita nak tazkirah, nak ingat, nak muhasabah, nak taubat, nak gapo, nak kerja, nak buat amalan, nak lah ni bukan hati nampak dengan kodoh. Ni dengan kau jahanam. Sudahlah. Nah, barulah nak tazkirah, nak ingat balik, nak menyesal. Wa anna lahu dzikra. Tak ada manfaat. Zikra, ingatan, tazkirah, ketika tu tak ada manfaat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kata pok celakalah kita ni. Baik tak usah hidup mula dak tu ni. Baik habis itu. Tengok. Dan barang siapa meminum daripadanya, yakni meminum sedikit daripadanya, daripada tu min tabai dia panggil minum setengah lah. Kita minta jangan minum setengah lah, minta dengan Allah Ta'ala boleh minum banyak tegak lagi. Monggo air ni sedap, air Nabi SAW. Allah lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dan barang siapa meminum daripadanya, daripada kausar Nabi, haud Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, nescaya tiada dahaga kemudian daripada itu, kemudian daripada minum sedikit daripada air telaga Nabi, kausar Nabi, haud Nabi tadi, selama-lamanya tak dahaga. Ni Nabi sendiri ayat ni. Nabi sendiri ayat tadi kan. Tu Nabi kata man syariba minha fala yazma'u abadan. Barang siapa yang meminum sedikit daripadanya, daripada air kausar, air haud Nabi, fala yazma'u abadan, maka tidak dahaga selama-lamanya. Man syariba min ma'ihi syarbatan la ya'tashu ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum sedikit airnya, seperminum, seperteguk, la ya'tashu ba'daha abadan, nescaya tidak akan dahaga selama-lamanya. Tu wa man syariba lam yazma'u abadan, barang siapa yang meminum nescaya tidak dahaga selama-lamanya. Kena yakinlah tu. Kalau kita duk minum air ni sekejap je hilang dahaga, waktu dahaga pun nak air mani. Tak tahan kita.
Tapi lepas tu dah kalau tak ada harga selama-lama Ustaz, masuk syurga tak payah minum air lah. Ya gini, dalam syurga ni kita makan, kita minum bukan sebab lapar dan dahaga, bukan. Ingat deh. Makan minum dalam syurga sebab nak bersedap-sedap, nak berlazat-lazat. Makan tu sebab nak makan, sebab nak berlazat, nak sedap-sedap. Tak ada berak, tak ada kecing dah. Gitu nah, ini bagi syurga ni cerita sajalah. Kita tak boleh nak, tak boleh tak boleh nak tengok lagi lah dunia ni. Tapi wajib kita kena yakin. Wajib kena yakin. Seolah-olah nampak depan lah. Kerana bagi hak dalam syurga ni mala ainun ra'at, bala barang mala ainun ra'at, barang yang tidak pernah mata melihat, wala uzunun sami'at, dan tak pernah telinga dengar, wala khatara ala qalbil bashar, dan barang yang tidak pernah terlitah dalam mana-mana hati manusia. Gitu kesimpulan bagi hak dalam syurga. Payahlah sikit, bukan payah sikit, payah banyak. Sebab tu tak berapa triliun mana bunyi syurga ni ni. Orang tanya syurga ada berapa cuba jawab. Syurga ada berapa? Sudah tak tahu syurga ada berapa dah. Nama-nama syurga berapa dia tak tahulah. Kalau kayangan hai, kalau taman perdana tu, tempat-tempat apa, kondo-kondo, tempat-tempat rumah-rumah banglo orang-orang mewah. Tahu belako. Ni rumah banglo mewah ni, kawasan ni. Ni kawasan kaya sini ni. Kita kalau geran nak duduk sini. Tahu selalu kalau tempat dunia ni kan. Tapi kalau syurga ada berapa? Tahu ada berapa? Nampak sangat tak saya masuk syurga. Kayak gitu. Nama syurga ada berapa? Syurga Firdaus, syurga Ma'wa, syurga Aden, syurga Khuldi, syurga Salam, syurga Qarar. Lagi baru ni, baru ada 2 lagi, 8 syurga. Cuba tak ingat Ustaz. Kayak gitu. Kan bunyi syurga tak apa nak semangat. Memang gitu pun kita. Tu bila orang keping ke apa ni dapat syurga balasan dia. Kalau kita buat gini dapat syurga. Bahasa syurga semua tak ada benda lain. Kan gitu. Bahaya tu. Astaghfirullahalazim. Jangan. La haula wala quwata illa billah. Tak tahulah gapo Tuhan tutup pintu hati kita. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Bimbang takut lagu tu. Tuhan tutup telinga, tutup mata hati, tutup mata telinga pendengaran, mata hati kita. Tak boleh nak dengar benda yang sebenar. Mana sebenar? Syurga tu kan sebenar. Dunia ni tak sebenar. Kalau kita duk kejar ni lah, tak sebenar sebenarnya. Kalau mati, habis ya. Kalau hidup lama pun berapa ratus tahun. Coba. Ni, ambil umur umat Nabi-Nabi dulu. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Umur hidup dia 300 atau 800 tahun sekalipun, berbanding dengan umur mati dia lama banyak mana? Umur hidup 800 tahun, umur mati beribu-ribu tahun, kan gitu. Tu ayat kata hidup tu sementara. Tapi hak sementara ni lah hak kita berasa sebenar, lama. Tu pasal apa gitu? Pasal hati kita gelap. Gelap dengan apa? Hijab dengan dosa. Innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sabda Nabi, seseorang hamba bila buat hijau dosa, maka Allah titik dukhan hakikat, asap hakikat dalam hati dia. Dukhan, asap hitam masuk, lepak, tutup.
Akhirnya tak nampak gapo sekarang akhirat. Bila orang sebut akhirat, syurga, pahala, ijbeh. Ada benda lain. Sikit-sikit pahala, sikit-sikit syurga. Sudah. Sampai tahap tu berat dah tu. Berat dah tu dia tu. Nah. Tu. Orang lagu ni nanti sampai roh dilekong lah. Idza balagatil hulqu wa antum hina idzin tanzurun. Bila sampai roh dilekong, kalian tu ketika tu nampak tempat kalian di mana, syurga atau neraka. Nampak? Hak tu hak nampak neraka tu gak muka takut, ngeri, nguyuk. Kalau hak nampak tempat dia dalam syurga dekat senyum, apa tidur sedar nampak je, roh yang nampak. Nak sampai situ baru kita nak yakin berat. Ketika tu tak ada goroh-goroh dia panggil. Pintu taubat tutup ni dua. Saat naik matahari ke barat, itu kiamat hak besar, tutup pintu taubat hak besar. Ya, tutup pintu taubat hak kecil ni, bila sampai roh di halkum dia panggil goroh-goroh. Mak sampai lekuk terbuka. Malakutis sama, alam malakut sebelah langit terbuka. Batu Nabi kan, bila nak turun daripada Mi'raj tu, Nabi tengok hitam. Nabi tanya, "Gapo tu Jibril?" Itulah syaitan. Yang mengerumuni di atas hati-hati anak Adam. Maka sebab tu Nabi kata, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la yanzuru ila malakutis samawat. Kalau tidak kerana syaitan ni mengerumuni di dalam hati jantung anak Adam, pasti anak Adam ni akan dapat melihat dengan mata hati dia alam malakut sebelah atas. Kalau nampak alam malakut sebelah atas, tak ada lah ibadat malah for kita ni. Tak ada lah kalau sedekah ke masjid surau tu akak seria aja. Tak ada. Pasal nampak. Tu. Pasal apa? Semaya pun malah. Ngaji pun malah. Baca Quran tak pandai pun, tak berasa nak malu gapo. Asal boleh speaking lancar tak apa. Anak dia baca Quran teller pun tak ada berasa malu gapo. Tapi kalau tak boleh speaking gak, nyamuri habis geng lah. Tak ikut perkembangan zaman, peredaran zaman apa. Tu pasal apa lagu tu? Apa tadi? Ni, mata hati tu tutup. Tak nampak hak sebenar tu sebenar, hak palsu tu palsu. Mana palsu? Dunia ni palsu. Kesenangan dunia, kemewahan dunia, harta dunia, pakak dunia, gapo ni palsu. Cuba siapa hak pakak tinggi ada? Nak lebih tinggi pada Raja Zulkarnain ada? Tak ada. Zulkarnain ni orang yang memiliki jajahan takluk timur dan barat. Timur barat milik dia seorang raja. Lebih kaya, lebih hebat daripada segala sultan yang ada dalam negara Malaysia kita ni. Kalau sultan Selangor, Selangor. Kalau sultan Kelantan, Kelantan. Kalau sultan Kedah, Kedah. Zulkarnain namanya Iskandar. Gelarannya Zulkarnain. Zaman dia menjadi raja, jajahan takluknya timur, masyriq wal maghrib. Sebab tu nama Qarnain, dua tanduk. Bukan dua tanduk atas kepala tu dah. Dua tanduk tu mana dua wilayah. Mana? Timur dan barat, dia seorang raja. Kaya tak kaya, hebat tak hebat? Hebat tak? Tapi saat nak mati, orang yang betul-betul soleh, walau diuji jadi raja sekalipun, tetap dia soleh. Tetap tak ada dunia dalam hati dia. Tu dia kata, "Hei menteri, hei Perdana Menteri, hei memanda menteri, kalau beta mangkat, maka hendaknya jenazah beta tu kalau masuk dalam keranda, tangan tu dikeluar daripada keranda lagu ni." Menteri-menteri kata, pasal apa tuanku, nanti rakyat jelata marah kami ni menteri tak hormat pada jenazah raja yang maha mulia. Jawab Raja Zulkarnain, "Aku nak supaya rakyat jelata tu fikir, tengok Zulkarnain, seorang raja yang memiliki timur dan barat, tapi saat mati dia gini ya tangan dia, tak bawa gapo sekarang. Okey, bila tangan duk luar keranda duk gini orang usung tu tangan duk gini, nampak?
Ada gapo tangan? Ada bawa gapo? Ada? Kosong. Kharajtu minad dunya bila syai'in. Keluar aku daripada dunia tanpa bawa gapo? Sekarang. Itu orang hebat dengan Tuhan. Nah? Itu lagu tu. Pilihlah. Nak jadi hebat, kaya, berkuasa seumpama Zulkarnain atau hebat kaya seumpama Qarun. Kaya juga tu. Tapi tenggelam dengan harta dia dalam bumi. Nah, habis itu. Jadi bagi-bagi kita duk mengaji ni ghaibiyat ni, wajib kita kena percaya, yakin, dan wajib pula kita usaha minta dengan Allah Taala supaya kita dapat meniti-titi sirat dengan lancar. Dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat minum air telaga Haud Kausar Nabi SAW. Itu kena minta dengan Allah Ta'ala lagu tu. Jangan bila kita baca-baca begini, tak ada gapo sekarang dalam hati perut pedah kita, senyap, tak ada gapo. Macam duk dengan ustaz duk berdongeng cerita pula. Cerita dongeng gapo lah ustaz duk cerita. Bukan ni. Barang akidah ni tu ni. Sama juga lepas ni masuk bab syurga. Syurga ada tak? Syurga ada bawah ni. Tu. Dan demikian lagi wajib atau tak ada. Orang belakang ni ada nanti syurga. Bila sebut syurga kan, kena minta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, kan gitu. Kita kena minta kan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma, ya Allah ya Tuhan, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta akan dikau, ridhaka, tu redha engkau. Mana redha ni mana Tuhan terima kita. Tu qabulus syai' wa isabatu alaih, itu mana redha. Tuhan terima kita dan Tuhan ganjarkan kita apa yang kita buat dengan ganjaran yang baik, itu mana redha. As'aluka ridhaka wal jannah, dan syurga nak minta. Kalau nak masuk syurga tak tahu syurga ada berapa, nama syurga berapa berat lebih kenal lain pada syurga. Taman-taman mewah berbanding dengan syurga. Nampak kita ni tak berapa nak berakhir masuk syurga. Habis. Bermula lintangnya Kausar itu perjalanan sebulan. Sebagaimana Nabi sebut itulah, haudi masiratu syahrin. Haudi bermula telagaku, masiratu lentangnya, syahrun perjalanan sebulan. Itu perjalanan sebulan. Panjangnya orang panggil apa, sungai Kausar atau Haud Nabi SAW tadi. Lentangnya itu perjalanan sebulan. Airnya, air Kausar terlebih putih daripada air susu. Macam sama kita sebut tadi, ma'uhu abyadu minal labani. Airnya, air Kausar Nabi itu terlebih putih daripada susu dan terlebih manis daripada air madu. Wa ahla minal asali. Itu mana gitu, kalau kat Arab bunyi gitulah. Dan terlebih manis daripada madu. Pada apa dia tu? Pada kuliling ni ada kahwau tu. Pada kulilingnya itu beberapa kendi sebilang-bilang bintang di langit. Semua tu sabit dalam hadis Nabi SAW belakang tu. Sebagaimana Nabi kata, aniyatuhu adadun nujumi, bermula ceboknya sebilang banyak bintang di langit. Tu wakizanuhu kanujumis samai, dan gayungnya seperti bintang-bintang di langit. Sama. Tu dah habis itu. Wa inna fihi minal abariqi ka'adadi nujumis samai. Tu semua tu
apa, berlainan lafaz tapi maknanya lebih kurang. Semua tadi itu hamba sebut tadi. Mana? Aniyatuhu adadun nujumi, itu hadis riwayat Muslim. Nah, kizanuhu kanujumis samai, riwayat Bukhari Muslim. Wa inna fihi minal abariqi ka'adadi nujumis samai, itu rawahul Bukhari wa Muslimun. Nah, riwayat Bukhari Muslim juga. Nah, maknanya sama saja. Mana? Yaitu cebok dia, gayung dia, nah, apalagi kendi dia, ya belaka. Itu sebilang banyak bintang di langit. Maknanya mana? Nak ayat kata banyak, kendi dia tu banyak. Kalau jangan kita duduk pergi bila pula. Bila bintang langit. Tak sudah pakai sudah lah jawab dia. Kalau tidak bengong gila dua tu dek sini. Tu. Gana? Macam mana? Tak berebut, tak berebut. Tu nak kata tak berebut. Kinayah dia kata banyaknya orang panggil gayung tersebut. Sebilah bintang langit. Tu mubalarah pada pihak banyaknya orang panggil gayung tersebut. Lama jadi Wahabi betul benar. Bila pula bintang langit ada berapa? 2, 3, 4. Tak boleh nak bila jadi gila. Pakai gila dengan isi situ. Jadi ni tak boleh kira Wahabi ada gitu. Terbaru dalam YouTube ni ada Wahabi di Indonesia. Dia kata nah, kita akan melihat Allah Ta'ala buat pertama kalinya. Allah Ta'ala muncul menjelma seperti bulan purnama, bulat gotai cerah bercahaya. Tu. Apa tu? Sebab pergi sahih ada ya. Mana? Nabi kata, satarawna rabbakum kama ra'aitumul qamara fi lailatul badri. Nah, selagi kamu melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan pada malam purnama. Bulan purnama bulat tak? Bulat. Maka Tuhan pun bulat gitu juga. Astaghfirullahalazim. Ada ni di Indo. Janggut. Janggut lebat. Hadis sahih kata. Hadis tu sahih, tapi kepala hotok mung tu tak sahih. Nah, ya gitu dia. Ulama syarah dah hadis tu Nabi buat banding pada pihak nyata dia panggil. Nah, tanzir lil idah dia panggil. Bandingan Nabi tu untuk menyatakan pada pihak jelas. Jelasnya kamu dapat nampak zat Allah Ta'ala akhirat esok, bandingannya seperti jelas bila kamu nampak bulan purnama. Betul tak? Bulan purnama jelas tak? Jelas tak bulan purnama? Jelas. Hak tak jelas tu anak bulan. Betul tak? Nak puasa bila, nak raya bila, kan tak jelas. Duk gitu apa? Dia mau nampak tak? Tak nampak dia raya ada ni. Tempat demo? Ada ni. Halu-halu. Hak tak jelas tu anak bulan. Kalau bulan purnama tak ada lagi tu apa gitu. Nerak atas jalan raya pun apa? Kayak gitu. Jelas tak? Jelas. Duk nerak atas jalan raya. Bulan purnama malam ni weh. Dek ni. Duk di benua mana pun apa bulan purnama. Tu. Jadi akhirat esok kalau Allah Taala bagi nikmat paling lazat dalam syurga. Tak kira syurga mana pun. Nampak dia akan Tuhannya jelas. Sejelas-jelasnya. Nampak Tuhan kuk mata. Bukan tengok dengan butir mata. Kena faham molek tu. Tu syarah panjang pula nanti. Nah. Tu. Tu. Bukan tu ime puas duduk dalam syurga dia. Puas boring dalam syurga. Dia pergi ketuk pintu Tok Bila. Duk agak betul Bila weh. Tok Bila kata duk main anak bidadari ni. Bidadari semua Tok Bila. Mari kita tengok Tuhan. Bukan lagu tu. Siapa ajar lagu tu? Dah. Duduk di syurga mana? Di Firdaus, di Aden, di Khuldi, di Salam, Naim, Qarar. Ikutlah syurga mana pun. Kalau Allah nak bagi menu nombor 1 paling lazat tersebut dalam syurga dia, dapat. Yarahul mu'minuna bila ghairi kaifin wala hasri hatta tansa'ani ni'ami. Nampak akan Allah oleh orang mukmin tanpa kaifiat, tanpa sakat, hingga lupa segala nikmat-nikmat yang lain. Saking lazatnya nikmat tersebut. Gitu dah. Bukan tu hajar di bulan purnama, bulan goteng gitu. Bukan. Ngaji di mana bodoh gitu mu. Dia ni. Tapi ramai orang mengaji. Astaghfirullahalazim. Tak ada arah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidayah. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan hisab. Hisab ni mana? Hitung amal. Kira pula amal kita. Betapa adilnya Allah Ta'ala.
Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, sedikit perkembangan pembinaan masjid pondok kita tu. Jadi terima kasih banyak-banyak yang mana senantiasa berwakaf. Cuma buat sementara ni progres dia terhenti buat sementara pasal tak cukup duit. Jadi sebagaimana kita sebut dah pada hari itu, kos untuk